Right, so apa itu obses? Obses ialah ketidakbolehan seseorang individu untuk berfikir tentang sesuatu perkara atau emosi tanpa kegelisahan yang tinggi. Individu akan terperangkap dalam obsesi untuk mengelakkan rasa gelisah. Jadi, fokus topik kita pada hari ini ialah obsesi dalam kecantikan. Umum mengetahui bahawa menjaga kecantikan merupakan fitrah bagi seseorang individu. Akan tetapi, jika kita terlalu obses terhadap kecantikan, ianya boleh membawa padah terhadap diri sendiri. Jadi, pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas beberapa persoalan sebagai pencerahan dan juga pengajaran buat masyarakat umum. Seperti yang kita tahu, setiap negara mempunyai beauty standard masing-masing. Apa yang kita boleh perhatikan di Malaysia ialah beauty standard seperti memiliki kulit yang putih, muka yang berbentuk bujur sirih, berbadan ramping dan lain-lain. Kurang keyakinan diri merupakan faktor terbesar bagi seseorang individu itu untuk obses terhadap kecantikan. Seseorang individu itu mudah terpengaruh dengan pengaruh media massa dan juga pandangan masyarakat sekeliling. Media massa sentiasa mempamerkan kecantikan dalam artis-artis mereka. Pandangan masyarakat dalam erti kata kecantikan juga menyebabkan masyarakat terikut-ikut dan juga mengambil jalan pintas seperti penggunaan produk yang mempunyai merkuri, produk yang tidak berkualiti dan juga produk yang tidak mempunyai kelulusan KKM. Bagaimana pandangan stigma masyarakat dan media massa menyebabkan seseorang itu obses terhadap kecantikan? Masyarakat pada masa kini ramai terpengaruh dengan ciri-ciri kecantikan yang dipamerkan di dalam media sosial seperti Instagram dan juga filem-filem. Pada tahun 1960-an, kecantikan tubuh badan seseorang dinilai melalui kelangsingan tubuh badan. Oleh itu, ramai individu sanggup melakukan perkara ekstrim untuk mendapatkan badan ideal seperti pengambilan pil kurus, injeksi kolagen, dan juga sudut lemak yang kian berluasa. Pengambilan pil kurus adalah antara yang terbanyak pada tahun 2000, khususnya di negara barat. Kecantikan juga terkait dengan budaya sesebuah masyarakat ataupun bangsa. Seperti Cina, mereka mengukur tahap kecantikan melalui tapak kaki. Semakin panjang tapak kaki, semakin cantik seseorang itu. Obsesi juga membawa kepada surgery untuk mengubah paras rupa kepada yang lebih cantik. Selain itu juga, pengambilan injeksi vitamin C khususnya untuk pemutihan juga berleluasa memberi kesan yang negatif kepada seseorang itu, kerana kadangkala seseorang itu sanggup mengambil produk yang tidak dilulus oleh KKM. Ini menyebabkan individu tersebut mudah terdedah dengan penyakit yang kronik seperti bulimia dan juga kanser kulit. Sekarang saya akan berkongsi dengan semua tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengelakkan diri sendiri menjadi mangsa terhadap obsesi kecantikan. Yang pertama ialah meditasi. Meditasi merupakan aktiviti yang dilakukan bagi menenangkan pemikiran kita serta membiarkan perasaan yang hanya akan membuatkan masalah tetapi tidak dapat dikawalkan itu untuk menjadi semakin runcing dan rumit. Latihan pernafasan yang dilakukan semasa meditasi juga akan membantu kita dalam mengawalkan emosi kita dalam menghadapi masalah-masalah ataupun menjawabkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah psikoterapi. Rawatan psikoterapi yang diberikan kepada gangguan obsesi adalah sama dengan rawatan yang diberikan untuk gangguan lain. Psikoterapi merupakan serangkaian metod ataupun rawatan yang diberikan kepada para pakar bagi membantu kita dalam segi psikologi ataupun kaunseling untuk bantu kita mengawalkan emosi kita supaya kita mendapatkan mentaliti yang sihat. Terdapat persamaan dalam kedua-dua cara ini, iaitu kedua-dua cara ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri serta tahap jati diri. Ini adalah penting buat diri kita bagi menenangi masalah-masalah obsesi kecantikan. Kami juga telah menjalankan beberapa kajian dan juga survei bagi menilai tahap kesedaran warga UKM-KL terhadap obsesi dalam kecantikan. Hasilnya, kami amat bersyukur kerana warga UKM-KL mempunyai tahap kesedaran yang tinggi. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sayangilah diri anda dan belajar untuk menghargai diri sendiri. Kita hendaklah bersyukur terhadap kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sentiasa perbaiki diri dengan cara yang betul. Minda yang cerdas, jasmani yang cergas. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih.